Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala ni'maihi katsirah allati la tu'an wa la tuhsa. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam walhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'mati Muhammadin alaihi salatu wassalam. الحمد لله حتى يرضى الحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, sebagai mukaddimah pada malam ni, sukalah saya kongsikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Iaitu hadis yang selalu kita dengarlah. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala hendaki kebaikan kepadanya, dalam erti kata bila mana Allah nak kebaikan kepada kita ni, kata para ulama, Allah sayang kita. Kalau Allah nak kebaikan, Allah sayang kita. Sebab tu kalau kita buat contoh mudahlah, kita hantar anak kita, hantar cucu kita pergi ke madrasah, pergi ke sekolah tahfiz. Lepas tu orang tanya, sayang ke tak anak tu? Kenapa hantar dia ke sekolah tahfiz? Saya hantar dia ni sebab saya nak kebaikan kepada dia. Tapi orang tanya, sayang tak? Tak sayang. Pelik, kalam tu mustahil lah. Dia panggil lahzata. Dia kata ta'arud, ada pertembungan lah. Bila mana kita nak kebaikan kepada cucu kita, kepada anak kita, sudah mestilah kita sayang dia. Samalah berdasarkan hadis Nabi ni, bila mana Allah nak kebaikan kepada kita, Allah sayang kita, apa yang Allah bagi kepada kita adalah yufaqihu fid din. Allah fahamkan kita pada agama dia. Masya-Allah. Itulah kelebihan majlis ilmu, antara hadis lah yang kita boleh kongsi pada malam ni. Dan muslimin dan muslimat pun kita kata banyak dah dengar hadis-hadis tentang kelebihan ilmu ni. Cuma satu lagi saya nak kongsilah malam ni. Hadis yang daripada Al-Imam Ibn Majah rahimahullah, daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah, isteri Nabi yang mulia lah, dia kata Nabi ni, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, bila mana dia solat subuh, hina yusallim, selepas mana beri salam. Yang ni pentinglah, ada kata kunci dia, hina yusallim, selepas mana beri salam, Nabi akan minta 3 perkara. Di awal pagi selepas subuh. Kita mungkin minta benda lain, tapi Nabi minta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan di sana ada yang ilmu tidak bermanfaat. Betul, memang daripada riwayat yang lain Nabi sebut, mintalah ilmu yang bermanfaat dan minta juga kepada Allah dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sedikitlah kalau kita lihat hari ini muslimin dan muslimat dalam media sosial, YouTube dan sebagainya, macam-macam ilmu hari ini. Orang pakai serban, pakai jubah. Kalau tuan-tuan lihat di negara jiran kita lah, kalau Indonesia lagilah tuan-tuan. Ilmu nak terbang, ada ulama mimpi Imam Mahdi dah nak turun dah, macam-macam tuan-tuan. Sebab tu minta ilmu yang bermanfaat. Nabi sendiri minta begitu. Dan yang kedua Nabi minta warizqan tayyiba, rezeki yang baik. Dan yang ketiga wa amalan mutaqabbala, ilmu dan amalan yang diterima. Cuma yang menariknya kalau kita lihat, rezeki yang halal, dan yang ketiga ni amalan yang diterima. Penting amalan yang diterima ni. Tapi kenapa? Kata para ulama, antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar, kenapa Nabi dahulukan ilmu yang bermanfaat dulu? Lepas tu barulah rezeki yang halal, barulah yang ketiga amalan yang diterima. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, Nabi minta ilmu yang bermanfaat dulu, ini menjadi asas. Kerana sebenarnya dengan ilmu lah kita kenal yang mana rezeki yang halal, dan yang ketiga kita kenal yang macam mana amalan ni boleh menyebabkan Allah Ta'ala terima dengan ilmu yang bermanfaat.
Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat banyaklah kelebihan menuntut ilmu ni untuk diri saya dan tuan-tuan, kita betulkan niat. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Dan insya-Allah sebagaimana maklumlah Ustaz Anas dia minta saya untuk kuliah bulanan di sini, dan saya berilah beberapa kitab yang dia setuju untuk kita buka kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kitab ni insya-Allah kita akan berkenalan lah hari ni. Kita akan berkenalan sama-sama Al-Kabair. Itu bahasa Arab dia, bahasa Melayunya dosa-dosa besar. Cuma khilaf lah bilangan dia tu, kita akan masuk nanti insya-Allah. Cuma okey, sebagai mukaddimah lah, kita kata Al-Imam Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kata Muhammad ibn Sirin, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah daripada mana kamu mengambil agama kamu. Maknanya pentinglah kita nak belajar kitab Kabair ni, siapa yang tulis, itu penting. Setengah orang dia belajar kitab, masya-Allah, tiap-tiap bulan dia belajar, dia bawa kitab, tapi bila tanya pengarang dia siapa, entah Syiah ke penulis dia, tak tahu kita. Jangan begitu. Jadi sebab tu penting kita nak kenal sedikitlah siapa penulis kitab ni, insya-Allah. Yang pertama sekali, sama-sama kita, mungkin tuan-tuan muslimin tak ada lagi kitab ni, insya-Allah. Saya baca dulu secara ringkaslah biodata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Pengarang kitab ni adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sebelum tu saya tertinggal satu perkara penting lah. Sebab kita baru nak buka kitab baru lah kat sini, dan saya yakin mungkin di masjid kita ni, Sarjana Utama belum adalah kitab dosa-dosa besar ni. Tapi kebanyakan tempat masjid saya pergi, alhamdulillah, kitab ni dah makin meluas lah. Dulu biasanya kitab Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, yang ni wajib lah, mesti kena ada. Kitab dosa-dosa besar Imam Zahabi ni jarang kita jumpa. Tapi mutakhir ni, kebelakangan ni, kita lihat banyak dah kitab ni diajar di masjid-masjid di Selangor ni. Cuma mungkin setengah daripada kita lah, Ustaz, dosa-dosa besar ni, kami ni orang masjid, orang surau ni, kami tak buat dosa besar ni, insya-Allah begitulah, kita rasa lebih-lebih kurangnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita ingat kembali, kalau kita kira lah dosa besar yang kita tak buat, mungkin syirik kami tak buat, membunuh, tinggal solat, yang ni kami ni ahli surau, kami tak buat. Tapi dalam kitab ni Al-Imam Zahabi dia kumpulkan kepada kita ada 76 dosa-dosa besar. Tak payah kata tuan-tuan lah, saya sendiri pun tak boleh nak kira, tak ingat tuan-tuan. Sebab tu mudah-mudahan antara ayat Al-Quran lah mungkin dapat sama-sama kita pegang, yang menjadi asas kita nak belajar kitab ni. Ada dua ayat Al-Quran. Iaitu yang pertama daripada surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. Yang ni tuan-tuan insya-Allah menjadi asas kepada kita nak belajar kitab Al-Kabair ni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ir, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, iaitu apa yang dilarang kepada kamu untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Jadi berdasarkan ayat ini tuan-tuan, kata para ulama, kita meninggalkan dosa besar satu ibadah. Masya Allah, mudah tuan-tuan, agama ni rahmat tuan-tuan. Kita tinggal dosa-dosa besar, dapat dua kelebihan. Allah sebut jelas dalam Al-Quran ni. Apa dua kelebihan dia? Diampunkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil lah, kata para ulama. Dan yang kedua, Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, yakni syurga Allah Ta'ala. Tapi kata para ulama, dengan syarat, kita kena kenal lah dulu apa itu dosa besar. Sebab kita nak tinggal dosa besar ni, kena kenal lah dulu. Bila kita kenal, yang ni dosa besar, kita tinggal, insya-Allah kita akan dapat dua fadilat yang jelas Allah sebut dalam Al-Quran ni, surah An-Nisa. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kalau kita nak semangat belajar kitab ni, kita ingat ayat Al-Quran ni lah, surah An-Nisa ayat 31. Dan seterusnya satu lagi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Golongan yang berbuat baik itu ialah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar.
Allah kata jelas dalam Al-Quran, orang yang baik ni apa? Dia menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan keji kecuali salah silap yang kecil yang terlanjur dilakukan lalu mereka bertaubat. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Allah bagi pengiktirafan lah. Kita kenal dosa besar, lalu kita tinggal dosa besar tu, Allah kata inilah golongan-golongan orang yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan dua ayat ni menjadi asas kepada kita untuk mempelajari kitab ni, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya, sebelum kita masuklah pengajian kitab kita, kita nak berkenalan sedikitlah dengan penulis kitab. Iaitu yang pertama sekali, pengarang kitab kita ni nama dia, kalau saya baca kat sini, panjanglah nama dia. Beliau ialah Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Qaymath bin Abdullah At-Turkumani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Cuma dia ni masyhur dengan gelaran Az-Zahabi. Ini tak payah pelik lah tuan-tuan. Orang Arab ni memang nama dia panjang. Dan orang Arab ni dia sangat berbangga dengan keturunan dia. Sebab tu dia ingat tuan-tuan, kita orang Melayu ni mungkin lemah sikit dalam bab ni. Paling kurang kita ingat ni sampai Tok Ki kita, Tok Nyang kita. Lepas tu tak ingat dah. Kalau ingat Tok Ki, Tok Nyang kita, kalau kita ingat tu pun kita rasa macam hebat dah. Tapi orang Arab ni dia ingat nasab dia tu tuan-tuan. Sampai Allah. Sebab tu paling kurang kalau kita Ustaz, saya tak kenal lah pengarang ni panjang sangat Ustaz. Ustaz sendiri pun baca kitab Ustaz tak ingat tu. Tapi paling kurang kita ingat nama dia siapa. Okay, saya nak buat penerangan kat sini. Panjang-panjang tuan-tuan dengar tadi nama dia tu. Yang pertama sekali Al-Hafidh. Ini bukan nama dia. Al-Hafidh ni gelaran dia. Bila sebut Al-Hafidh, mungkin tuan-tuan bayang, oh dia ni hafiz Al-Quran 30 juzuk. Tak. Orang dulu, ulama' salafus salih dulu, bila sebut Al-Hafidh, paling kurang tuan-tuan, dia hafal 100,000 hadis. Barulah dapat gelaran Al-Hafidh. Masya Allah. Pengarang yang kita nak guna kitab dia ni, Masya Allah, dia ni paling kurang dia hafal 100,000 hadis. Sebab itulah dia dapat gelaran Al-Hafidh. Sama juga macam dalam mazhab Al-Imam Az-Zahabi ni, dia imam dalam mazhab Syafi'i lah. Sama juga macam Al-Imam Ibn Kathir. Tuan-tuan biasa tengok tafsir Ibn Kathir. Itu sama juga, imam yang besar mazhab Syafi'i. Dia juga dapat gelaran Al-Hafidh. Masya Allah. Tapi hari ni kita malulah orang kemudian ni kalau orang panggil kita Al-Hafidh. Saya ni bukan Al-Hafidh, Al-Habis. Saya hafal habis Al-Quran tu, tapi ingat tu Allah berat je tuan-tuan. Tapi kalau ulama' dulu Al-Hafidh maksudnya paling kurang 100,000 hadis. Okey. Cuma dia ada satu lagi dalam bab hadis ni tuan-tuan, ilmu hadis ni. Dia ada yang paling tinggi sekali apa dalam ilmu hadis ni dipanggil Amirul Mukminin. Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin. Ketua orang-orang beriman dalam hadis ni siapa tuan-tuan? Paling kurang kita kenal siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebab tu dalam musnad dia dekat 1,000,000 hadis tuan-tuan. Lebih daripada 100,000. Sebab tu dia Amirul Mukminin. Antaranya lagi Amirul Mukminin Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah. Orang kata dia mazhab Syafi'i Imam Bukhari ni, tapi bergaduh lah. Semua mazhab nak claim ni, Imam Bukhari ni mazhab kami. Dia kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Wallahu alam, yang lebih kuat Imam Bukhari ni dia dah sampai tahap mujtahid tuan-tuan. Dia ada mazhab dia sendiri. Sebab tu kalau orang kaji betul kitab Bukhari ni tuan-tuan, dia ada fiqh dia sebenarnya. Kita secara zahir kita nampak dia ni kumpul hadis je. Tapi sebenarnya bab-bab yang dia buat tu, babul iman, babul salah dan sebagainya tu, dia rupanya ada fiqh kat situ. Itu kata yang bagi saya pendapat yang lebih tepat lah. Sebab orang bergaduh nak claim Imam Bukhari ni Amirul Mukminin fil hadis. Wallahu alam. Okey. Lepas tu saya sebut tadi Al-Hafidh Syamsuddin. Yang ni saya panjang sikit lah biodata pengarang ni sebab sama-sama kita tak ada kitab kan. Jadi tak seronok juga nak baca ni. Okey, yang kedua Syamsuddin. Ustaz, nama dia Syamsuddin ke pengarang kita yang kita nak baca kitab dia ni? Bukan. Kita masya-Allah kita ada bagi nama Syamsuddin. Maksud dia apa? Matahari kepada agama. Tapi orang dulu kebanyakan Syamsuddin ni dia bukan nama, dia gelaran kepada imam itu. Sebab apa? Imam Az-Zahabi ni dia digelarkan oleh ulama-ulama yang selepas dia ni sebagai matahari kepada agama. Kerana banyak sangat tulisan dia tuan-tuan. Banyak sangat tulisan Al-Imam Az-Zahabi ni, dan saya kira insya-Allah kita akan sampailah pada tepat apa ni penulisan beliau. Cuma yang paling tuan-tuan kena ingat ni lah, yang sangat glamour kitab dia Siyar A'lamun Nubala. Siyar A'lamun Nubala. Sirah-sirah orang yang cerdik pandai ni. Dia kumpul
daripada mungkin Nabi Adam, wallahu alam, daripada start Nabi Muhammad ataupun start daripada Nabi Adam sehinggalah pada zaman dia tu. Dia ni kurun yang ke-6 begitu. Kitab dia ni tuan-tuan, alhamdulillah saya belilah. Saya beli dalam bahasa Arab ada 30 jilid tuan-tuan. 30 jilid, bayangkan tuan-tuan. Dia kumpul semua ni, perawi-perawi dalam ni lah, dalam sejarah Islam ni. Sebab tu tuan-tuan, orang yang belajar hadis, saya pernah beritahu, kalau tak kenal Imam Zahabi ni, Imam Zahabi Asy-Syafi'i ni, kalau tak kenal dia, ada anak tuan-tuan ambil bidang hadis tak kenal Imam Zahabi ni, hantar dia belajar semula tuan-tuan. Sebab dia tak kenal Imam Zahabi, kerana Imam Zahabi ni, kita katakan dalam ilmu hadis ni, tak kiralah aliran mana pun. Aliran dalam ni lah, aliran Islam ni. Hari ni orang kata Salafi lah, Wahabi lah, Sufi lah, apa lagi, tarikat dan sebagainya. Orang tak tolak Imam Zahabi ni. Sebab ketokohan dia dalam bidang hadis ni tak dapat disangkal oleh musuh dan kawan. Sebab hebat Imam Zahabi, kita kena kenal lah dia. Sebab tu orang gelar dia Syamsuddin, matahari kepada agama. Okey, seterusnya saya baca tadi Abu Abdillah. Abu Abdillah ni bukan nama dia, ayah kepada Abdillah. Maksudnya dia ni ada anak yang nama Abdullah. Dia ada anak nama Abdullah. Seingat saya pernah kongsi dekat sini, orang Arab ni dia ada setengah para ulama kata sunnah kunyah ni, kita sandarkan diri kita kepada anak kita. Dia panggil Abu Abdillah, ayah kepada Muhammad. Kalau muslimat, Ummu Abdullah, ibu kepada Abdullah. Saya pernah kongsi kat sini. Sebahagian ulama kata sunnah. Sebab apa? Nabi sendiri dia ada kunyah dia, Abul Qasim. Nabi dia ayah kepada Al-Qasim, anak Nabi kan dengan Khadijah. Cuma sebahagian ulama kata dia adat orang Arab. Dia bukan sunnah adat orang Arab. Kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah sendiri, dia tak berkahwin pun, dia tak ada anak. Tapi dia letak juga dia ni Abu Zakaria. Nama dia siapa? Imam Nawawi ni, Yahya bin Sharaf. Tapi dia ada kunyah juga, Abu Zakaria, ayah kepada Zakaria. Sedangkan kita tahu Imam Nawawi ni tak sempat berkahwin pun. Dia meninggal muda. Tapi tak apalah, bagi saya nak ambil yang ketiga, pendapat yang ketiga. Orang kata sunnah, ataupun yang kedua orang kata dia adat orang Arab je. Saya nak ambil pendapat para ulama yang ketiga ni, kalau kita buat juga, kita sandarkan diri kita kepada anak kita. Macam saya ada anak nama Hayyan. Saya suka kalau orang panggil Abu Hayyan. Abu Hayyan. Sebab orang Arab ni dia tak suka bagi tahu nama dia tuan-tuan. Kalau kita ada kawan di Mesir tu, dia lebih suka bagi tahu nama, anak Abu Muhammad. Kamu ayah kepada Muhammad, dah nama kamu apa? Panggil aku Abu Muhammad je. Dia tak bagi tahu nama dia tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tanya nama isteri dia, lagilah aib tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kawan orang Arab ni, jangan tanya nama isteri tuan-tuan. Aib sangat. Nama dia sendiri pun dia tak nak bagi tahu. Itu kelebihan orang Arab lah. Orang yang soleh lah. Ada juga orang Arab ni yang tak boleh pakai pun ada juga. Okey. Seterusnya, pandangan yang ketiga ni dia kata, kalaulah kita buat juga, sebab apa? Sebab kita nak tiru sebiji satu-satu apa yang Nabi buat. Sebab Nabi ni dia ada kunyah dia. Kalau kita buat juga sebab kita cinta Nabi, maka kita akan dapat pahala cinta Nabi tu. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh buat lah. Sebab ni ada anak yang pertama ke, yang kedua ke, boleh sandarkan kepada dia, insyaAllah. Okey, nama dia baru kita nak masuk ni. Mudah-mudahan ada manfaat lah walaupun kita panjangkan kat sini. Al-Hafiz Syamsuddin Abu Abdillah. Okey, nama dia paling kurang kita ingat Muhammad bin Ahmad. Sebab tu orang Arab ni sebenarnya tak lari tuan-tuan. Nama dia kita boleh teka lah. Muhammad, Ahmad, Islam, Hamzah, tak lari. Dia lebih kurang kat situ je. Yang paling banyak Muhammad dengan Ahmad. Dan nama pengarang kitab kita ni Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Saya sendiri pun paling kurang saya ingat sampai situ je lah. Nak hafal sampai habis tu gelaran dia Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Dia ni orang Dimash, Syam, Dimashqi, Syria. Cuma dia ni paling kurang tak nak ingat nama dia, tak apalah. Paling kurang tuan-tuan kenal dia masyhur dengan gelaran Az-Zahabi. Az-Zahabi. Wallahu alam, seingat saya gelaran yang dia dapat Az-Zahabi ni, seingat saya ayah dia ni tukang apa? Tukang emas begitulah. Tukang emas. Emas Az-Zahabi. Sebab tu zahab tu kan emas kan. Jadi gelaran Az-Zahabi. Okey, wallahu alam. Itu seberingkas lah. Maknanya kalau orang tanya, belajar apa malam ni di masjid tu? Kitab Dosa-Dosa Besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah, insya-Allah. Okey, seterusnya sedikitlah kita nak kenal beliau ni. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 673 Hijrah. Jauh dah kita dengan dia tuan-tuan. Kita sekarang ni berapa? 1200 Jauh kita, 1200 Maksudnya abad ke-21 kita sekarang ni. Tapi Imam Az-Zahabi ni 673. Kita
Kalau secara ringkas kita kata beginilah, Nabi kita abad ke-21. Imam Zahabi kat sini, abad yang ke-6, ke-7 begitu. Maksudnya dia dekat dengan Nabi, kita jauh dengan dia tuan-tuan. Sebab tu sebenarnya kitab Imam Zahabi ni dalam bahasa Arab ni, kita dipanggil kitab Turath, kitab kuning. Kalau tuan-tuan kata kitab kuning tu sebenarnya bukan sebab kuningnya colour kitab tu, bukan begitu. Kitab kuning ni sebab apa? Kitab Turath. Ulama-ulama yang dulu tulis. Antaranya Imam Zahabi ni. Kurun yang ke-6 jauh tuan-tuan. Kitab dia dalam bahasa Arab. Selepas mana ditahqiq, ditulis dengan baik, alhamdulillah ada cetakan yang baiklah dalam bahasa Arab tu. Cuma seingat saya pernah jugalah kita buka kitab bahasa Arab, cuma kita kata jemaah-jemaah di Malaysia ni dia kurang sukalah, dia tak boleh nak ikut dalam bahasa Arab ni. Dia nak satu kitab dalam bahasa Melayu yang dia boleh nak bawa sekali, nak mengaji sekali. Cuma alhamdulillah kitab Imam Zahabi ni ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Cuma bila tuan-tuan ingat, kitab bahasa Melayu ni, kitab ulama sekarang ni masih hidup lagi ni? Tak. Rahimahullah, dia telah meninggal dunia. Cuma kitab dia ada terjemahan bahasa Melayu yang paling baik, setakat saya tahulah. Kerana ramai orang terjemah kitab Imam Zahabi ni, Al-Kabair ini, dosa-dosa besar. Saya pun beli, ada dua cetakan saya beli. Dan setakat yang saya jumpa, cetakan Telaga Biru ni yang terbaik tuan-tuan. Sebab cetakan lain yang saya beli, dia tak datangkan ayat Al-Quran tu, dia tulis makna je, tak seronok baca. Dia tak datangkan dalam bahasa Arab ayat Al-Quran tu, dia tulis terus je. Lepas tu tak nampak sangat perenggan dia. Tapi kitab ni memang cantik, Telaga Biru. Tuan-tuan kalau yang biasa beli kitab, tuan-tuan tahulah cetakan Telaga Biru ni memang cantik. Kita tuan-tuan boleh carilah, di kedai buku mesti ada insya-Allah. Okey. Itu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Seterusnya kita sambung sedikit lagi. Saya masuk dekat ni lah, tak apalah, kewafatan beliau lah. Yang ni dia cerita tentang guru dia, murid dia, saya rasa kita skip je lah. Okey. Okey, sebelum kita masuk kewafatan dia, saya nak masuk pujian ulama' dululah. Pujian ulama' kepada beliau ni. Okey. Ramai ulama' memuji kepakaran beliau dalam pelbagai ilmu. Terutamanya bidang hadis. Antaranya Al-Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni Imam besar mazhab Syafi'i lah, tafsir Ibn Kathir tu. Dia berkata apa? Beliau merupakan penutup kepada seluruh syekhul hadis. Sebab tu tuan-tuan, saya berani kata tadi tu tuan-tuan, bukan sebab saya buat-buat pandai, tak. Saya nakalkan, maksudnya saya dapat kefahaman daripada apa yang ulama' puji beliau ni. Kalau tak kenal Imam Zahabi ni, mengaji hadis ni tak kenal, hantar dia belajar semula. Sebab kata Al-Imam Ibn Kathir ni tuan-tuan, beliau merupakan penutup kepada seluruh syekhul hadis dan hafiznya, pakarnya. Penutup kepada, Masya Allah, zaman dia tu, kurun yang ke-6, kurun yang ke-7 tu. Penutup dah, Masya Allah. Satu lagi, As-Suyuti. As-Suyuti ni ulama besar jugalah, mazhab Syafi'i. Banyak karangan dia dalam pelbagai bidang lah. Dia berkata apa? Apa yang boleh aku katakan ialah, para muhaddis sekarang bergantung kepada 4 orang dalam ilmu tentang perawi dan cabang kemahiran lainnya dalam bidang hadis, iaitu Al-Mizzi, Al-Zahabi, Al-Iraqi dan Al-Imam Ibn Hajar. Maksudnya Suyuti ni dia datang lewat lagi. Saya tak pasti kurun ke berapa, mungkin 9 begitu ataupun ke 8 begitu. Tapi dia kata zaman dia tu kebanyakan orang-orang kita kata muhadis di zaman dia tak lain tak bukan mesti ikut jalan Zahabi juga. Baca kitab-kitab dia juga. Hebatnya Imam Zahabi, yang kitab yang kita nak baca ni lah. Sebab tu kita seronok bila kita kenal para ulama ni, Masya Allah. Nilai sesuatu kitab tu, Allah. Kadang orang belajar dia tak kenal penulis, kita satu kesilapan yang besar lah. Wallahu a'lam. Okey, kita nak masuk seterusnya kewafatan. Kewafatan beliau. Yang ni penting. Az-Zahabi mula hilang pandangan. Allah. Ni hebat tuan-tuan. Mula hilang pandangan di akhir usia dia pada tahun 741. Dan masih hidup selama 7 tahun selepas itu. Dengan bahasa yang mudah, Imam Zahabi ni akhir hayat dia buta tuan-tuan. Dia buta akhir hayat dia dan dia sempat hidup 7 tahun lah dalam keadaan buta tu. Dan dia meninggal pada 748 Hijrah. Cuma para ulama' sebutlah kenapa dia buta tuan-tuan. Kenapa dia buta? Disebabkan kathratul ittila'. Banyak ni murajaah ni. Banyak ni mengaji kitab ni. Dan dikatakan zaman dulu tak ada pencahayaan, kita kata lampu macam zaman kita ni lah. Mungkin zaman dulu guna pelita. Wallahu alam. Mungkin orang kata pelita ni tak bagus untuk mata, wallahu alam. Tapi Imam Zahabi ni sebab dia banyak sangat membaca, menulis dan sebagainya, akhir hayat dia buta. Dia sempat hidup 7 tahun dan dia meninggal pada 78 Hijrah. Wallahu alam. Mudah-mudahan, sebab tu tuan-tuan, para ulama ni kalau kita nak Allah, nak ikut
Kita baca kisah-kisah ni masya-Allah lah, tak terbanding lah dengan kita zaman sekarang. Cuma adab kita dengan para ulama, bila kita sebut dia, nama dia paling kurang lah dalam satu majlis tu kita kena sebut juga. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Itu adab kita lah, paling kurang kita doa. Kita tak mampu dah nak balas jasa dia. Sebab ada dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, "Iza sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Nabi kata, bila mana orang buat baik kepada kamu, orang buat baik kepada kamu, Nabi ajar, agama ajarkan kita, fakafi'uhu, maka balaslah. Sebab tu orang Melayu ni masya-Allah dipanggil apa? Dipanggil balas budi. Orang buat baik, balas budi. Jadi Imam Zahabi ni bukan sahaja buat baik kepada kita tuan-tuan, dia tinggalkan satu ilmu dalam agama kita ni masya-Allah. Maka terlebih lagi lah kita kena balas budi Imam Zahabi ni. Tapi kata Nabi, fakafi'uhu, Nabi suruh balas budi tu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Masya-Allah. Nabi bagi solusi. Kalau kamu tak mampu nak balas budi dia tadi tu, maka kamu kena buat apa? Fad'ulah. Maka doakanlah kepadanya. Fad'ulah hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Sehingga kamu rasa kamu telah balas budi dia. Masya-Allah. Agama kita kalau kita perhatikan betul, masya-Allah, aman hidup ni. Orang buat baik, agama ajar kita balas budi kan. Setengah orang dia tak, dia sombong. Dia bagi orang bagi nasi, tak apalah aku pun mampu beli nasi dia. Tak. Kalau orang bagi, masya-Allah, rezeki kita terima kasih, budi bahasa kan. Kalau tak mampu balas, jazakallahu khairan. Kita doakanlah. Jazakallahu khairan. Kita doa sebab Nabi suruh doa. Okey. Cuma adab kita dengan para ulama, mungkinlah selepas ni insya-Allah sama-sama kita memperbanyakkanlah. Paling kurang dalam satu majlis ada sekali lah sebut Imam Zahabi ni rahimahullah. Allah balas, Allah merahmatinya dia insya-Allah. Cuma ada sedikit perkara. Bila sebut rahimahullah, wallahu alam, saya tak pasti saya dah kongsi kat sini ke belum. Cuma orang Melayu kita suka sebut macam ni, almarhum. Bila kawan kita mati ke, sahabat-sahabat kita meninggal dunia ataupun ulama-ulama meninggal dunia, kita suka sebut almarhum. Setengah ulama hadis tuan-tuan dia tak suka sebut almarhum ni. Dia larang kita sebut almarhum. Kerana apa? Dalam bahasa Arab bila tuan-tuan sebut almarhum, dia memberi makna jazam. Jazam ni apa? Pasti. Maksudnya tuan-tuan tahu, kamu ni dirahmati oleh Allah Taala. Tak boleh. Sebab tu para ulama tak bagi kita sebut syurga untuk kamu. Oh, bahaya ayat tu tuan-tuan. Kan? Tapi wallahu alam, mungkin orang Melayu ni dia sebut tu dalam keadaan dia ingin doa. Tapi sebenarnya kalau bahasa Arab bila sebut almarhum, kamu pasti dirahmati. Jangan. Sebab tu ulama suruh kita sebut apa? Jangan sebut almarhum. Rahimahullah, semoga Allah merahmati kamu. Walaupun kita tahu dia memang baik, tapi kita jangan guna jazam. Jazam ni untuk Allah saja. Syurga ni milik Allah saja. Sebab orang Melayu sekarang ni dia suka nak sahabat baik dia, masya-Allah, dia ni baik betul. Syurga buat kamu. Jangan, syurga ni bukan milik kita, milik Allah Taala. Kena jaga. Cuma ada antara perkataan yang lain kita boleh guna, Allah yarham. Boleh juga, Allah yarham. Allah, semoga Allah merahmati kamu. Cuma orang Melayu ni satu lagi. Kalau orang perempuan, Allah yarhamah. Kan? Tapi tak apalah itu orang Melayu. Cuma dalam kaedah bahasa Arab, lelaki, perempuan sama je. Allah yarham je sebenarnya. Tapi tak apalah, mungkin sebab dari sudut penggunaan orang Melayu kita, sebab ni nak membezakan, tak apalah, boleh guna. Dia tak ada hukum fake kat situ, tak apa. Tak sampai menjejahkan akidah. Cuma kalau sebut almarhum, kena jaga-jaga sikit insya-Allah. Sebab kita sebut rahimahullah, semoga Allah merahmati imam. Cuma sedikit lagi, kalau yang masih hidup, kita nak sebut apa yang masih hidup? Kita sebut para-para ulama yang masih hidup, banyak lagi yang masih hidup ni. Kita sebut hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Semoga Allah menjaga dia insya-Allah. Itu adab kita dengan para ulama. Okey, wallahu alam. Itu sedikitlah biodata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Pendeklah kita ingat Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi Asy-Syafi'i, moga Allah merahmati dia. Okey. Seterusnya insya-Allah muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk, kita katalah dosa besar yang pertama syirik lah, semua tahu. Sepakat para imam, a'immah. Dosa besar yang pertama ni syirik kepada Allah Taala. Adapun yang kedua, yang ketiga, penetapan yang kedua, yang ketiga itu ada khilaf para ulama lah. Wallahu alam, itu ada khilaf. Tapi yang pertama syirik. Tapi sebelum kita nak masuk dalam bab dosa yang pertama, yang kedua seterusnya insya-Allah, kita nak kena tahu dulu apakah maksud dosa besar. Ini penting jugalah. Sebab kita nak sebut itu satu dosa besar, maka kita tahulah apakah itu dosa besar. Cuma saya nak ringkaskan kat sini. Kalau kita buka dalam kitab ni dia ada sebutlah. Kalau kita lihat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani,
Imam yang besar mazhab Syafi'i. Dia ada syarahkan apa? Syarah Sahih Bukhari kan. Nama dia, kitab dia Fathul Bari, masya-Allah. Fathul Bari, dia ada sebutlah beberapa pandangan ulama, khilaf ulama tentang apakah itu dosa besar. Khilaf. Cuma dia datangkan beberapa pandangan kat sini, tapi bila mana saya baca sebenarnya dia tak beza sangat. Walaupun khilaf, makna dia tu tak beza sangat. Dan saya cuba buat khulasah. Okey, saya cuba buat khulasah lah makna dosa besar ni. Paling kurang muslimin dan muslimat dia ada 4 perkara. Kalau ada 4 perkara ni ataupun salah satu, insya-Allah itu kita kata dosa besar lah tu. Okey. Okey, saya cari jap lah. Lupa pula. Okey. Yang pertama sekali, bila kita baca ayat Al-Quran ataupun kita baca hadis Nabi, sesuatu perbuatan tu mewajibkan hukuman had kepada dia. Ataupun hukuman had ni kita kata hudud lah, mewajibkan hukuman had kepadanya, maka ketahuilah itu adalah dosa besar. Ini yang pertama, saya cuba buat khulasah daripada pandangan-pandangan para ulama yang didatangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dosa besar ni apa? Bila kita jumpa ayat Al-Quran atau hadis Nabi, satu perbuatan itu diiringi balasan buruk dan laknat Allah. Banyaklah dalam Quran kita jumpa wala'anahumullah. Bahkan ada ayat Al-Quran, Allah laknat, malaikat laknat dan manusia keseluruhannya laknat. Ketahuilah perbuatan itu dosa besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, khulasah daripada simpulan daripada inilah takrifan para ulama kita. Yang ketiga, paling kurang dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina. Sebab dosa ni dia ada kategori dia, tuan-tuan. Ada dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi hina, ada yang tak. Yang menyebabkan pelakunya jadi hina, contoh apa? Contoh berzina lah. Sebab tu ayat Al-Quran sebut je lah dalam Al-Quran. Innahu kana fahishatan. Kan? Fahishah. Keji, tuan-tuan. Hina, tuan-tuan. Kalau jumpa ayat-ayat yang berbentuk begitu, banyaklah mungkin dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ketahuilah bahawa perbuatan itu adalah dosa besar. Dan yang keempat, ini mudah, dijanjikan dengan neraka. Banyaklah tuan-tuan. Ulaika ashabun nar, mereka ini ahli neraka. Ketahuilah amalan itu, perbuatan itu, kalau ada je jumpa ulaika ashabun nar ni, tahu itu adalah dosa besar dan wajib kita jauhi. Okey, cuma itu 4 perkara Ustaz. Saya tak sempatlah nak ingat 4 perkara Ustaz beritahu tu. Sama-sama kita ambil ta'rifan. Okey, tadi saya sebut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dinukilkan banyak ta'rifan para ulama. Yang saya buat khulasah 4 tadilah. Itu. Cuma dia pilih satu pandangan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni Imam mazhab Syafi'i lah. Dia pilih satu pandangan, dia kata apa? Dia menyatakan ta'rifan Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Maksudnya dia pilih ta'rifan siapa ni? Al-Imam Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim sebagai penjelasan terbaik dalam menghuraikan maksud dosa besar. Iaitu apa? Ini ada perkataan dia. Yang pertama apa? Setiap dosa yang disertai nas Al-Quran, sunnah dan ijma' bahawa ia adalah dosa besar, dijanjikan hukuman yang berat, hukuman had atau sangat diingkari. Ini takrifan yang jamak lah bagi saya. Tadi saya buat 4 perkara tu macam panjang sangat. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia pilih pandangan ni. Yang mengatakan setiap dosa yang disertai nas Al-Quran, sunnah dan ijma' bahawa ia ialah dosa besar, dijanjikan hukuman yang berat, hukuman had atau sangat diingkari. Ketahuilah itu adalah dosa yang besar. Okay, wallahu alam, itu takrifan. Sebab apa yang paling penting sekali dari setiap pembelajaran dia, tuan-tuan belajarlah kitab-kitab mana pun, daripada madrasah ke pondok ke universiti, setiap bab ni takrifan paling penting, tuan-tuan. Kita nak bahas pasal solat, kena tahu dulu takrifan solat tu apa. Samalah kita nak belajar tentang dosa besar ni, nak tahu dulu apakah maksud dosa besar. Sebab tu solat tadi, kita kata takrifan dia. Ada orang kata solat ni doa. Sebenarnya doa tu maksud dia dari segi bahasa. Tapi kita dalam bab syarak ni, kita tak nak dari segi bahasa, kita nak dari segi istilah. Solat ni dari segi istilah apa? Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam kan. Dia panjang lah, wallahu alam, itu kena study semula lah. Itu paling kurang takrifan dia. Sebab tu kalau orang ambil takrifan solat ni adalah doa, sesak habis lah. Sebab tu antara
puak-puak liberal hari ni dia nak guna yang ni lah tuan-tuan. Dia doa tu bagi dia solat dah. Dan kita minta dijauhilah. Wallahualam. Okey. Okey, seterusnya itu takrifan lah. Maksud dosa besar. Okey, seterusnya bilangan dosa besar. Yang ni kita tak payah bahas banyak lah. Sebab bilangan dosa besar ni, banyak hadis Nabi SAW. Tapi Nabi tak sebut satu persatu lah. Paling kurang dalam beberapa hadis yang saya ingat betul, Nabi sebut ada 7 dosa besar. Ada 7 dosa besar. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut kurang lagi. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut banyak lagi. Tapi tak apalah, senang. Itu bukan bidang kita. Sebab mungkinlah kita ni mengaji hadis tak habis. Kalau saya nak buat contoh lah. Ini satu perkara yang penting lah. Macam saya sendiri belajar di Mesir kan. Kalau kita nak ikut kuliah Al-Bukhari contoh. Inilah syarahan Sahih Bukhari kan. Tapi di Kalandu di Mesir ni tuan-tuan, dia seminggu sekali. Faham tak? Seminggu sekali maksudnya minggu depan kita akan jumpa pula. Jadi Bukhari ni tuan-tuan ada 6,000 lebih hadis tuan-tuan. Kita kalau belajar 4 tahun kat situ pun tak sempat habis tuan-tuan. Kalau Allah Alam lah, kalau kitab kita ni sebulan sekali. Sempat ke tak? InsyaAllah sempat kot, kita cubalah. Tapi kalau di Mesir tu, sebab tu tuan-tuan, saya selalu sebutlah yang ni penting. Dulu saya macam fikir tak baik lah kalau sebut orang pergi belajar India. Biar betul nak pergi belajar India, Pakistan. Sebab saya ingat dulu kita budak-budak kan, kita ingat Hindustan je lah. Shah Rukh Khan kan. Takkan nak pergi belajar kat situ, belajar agama kat situ. Tak, Masya Allah. Bila saya balik Mesir tuan-tuan, saya buat satu statement lah. Saya boleh katakan begini. Negara Arab ni tuan-tuan, dia kena berterima kasih kepada negara India dan Pakistan dari sudut jaganya hadis Nabi ni. Sebab apa tuan-tuan? Pengalaman saya lah macam saya sebut tadi. Kita nak belajar Bukhari pun. Okey. Ini dah masuk isyak kan? InsyaAllah kita sambung sedikit lagi lah sebelum kita bagi laluan azan insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasifil fadil. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi. Tadi kita sampailah tentang bilangan dosa besar ni, khilaf para ulama. Cuma saya nak sebut tadilah, bila kita sebut ada hadis yang sahih kata dosa besar ni hanya ada 7. Bukan hanya ada 7, dia bagi sebut bilangan lah. Membunuh, zina dan sebagainya ada 7. Jadi setengah orang ni bila dia jumpa satu hadis yang sahih, tengok dosa besar 7 je. Nabi tak sebut lebih pun, jangan nak pandai-pandai kata. Jadi dia jumpa satu hadis. Ini masalah orang kita. Bila jumpa satu hadis, dia rasa dia je betul, orang lain salah-salah. Sebab tu saya sebut, tugas ulama. Itu bukan tugas kita lah. Maksudnya tugas ulama ni, dia dah melalui hadis-hadis Nabi yang banyak ni. Sebab tu kita sebut paling kurang hadis Nabi ni, dia panggil ensiklopedia kan. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah kan. Saya terlupa lagi apa? Nasa'i, Ibn Majah. Lagi kita tambah yang 3 tu kan, Muwatta', Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Dia sepatutnya ada satu lagi saya tak sebut tadi. Tirmizi. Wallahualam. Tapi tak apalah, bila sebut 9 kitab sunnah ni, hadis-hadis Nabi ni, kalau kita kata hadis Nabi yang lain tak ada dalam kitab 9 ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah Bukhari saja pun 6,000 dah. Semua tebal-tebal. Tapi kalau kita kata hadis tu tak dijumpai dalam 9 kitab hadis ni, maka kita boleh kata hadis tu tak sahih. Sebab ulama zaman kita ni Masya Allah, kita kata hadis Nabi ni dah terkumpul semua dah, lebih kurang begitu kita boleh kata. Kalau zaman dulu lainlah, zaman kita kata zaman pengumpulan hadis tu. Cuma saya nak cerita para ulama ni bila mana dia dah belajar semua Sunan Tis'ah, dia panggil Sunan Tis'ah, 9 kitab hadis ni, maka dia dah lalui banyak hadis Nabi. Dia bukan jumpa satu hadis ni, dia akan jumpa banyak lagi. Ada diriwayatkan oleh sahabat Nabi, antaranya Ibn Abbas. Ibn Abbas kata bahkan mencecah 70 dosa. Jadi sebab apa? Sebab bila dia dah lalu semua hadis, dia nampak. Kita baca satu hadis, kita rasa tu saja betul. Jadi sebab tu saya nak sambung yang tadi, saya kata kita kena berterima kasih lah. Negara Arab ni, terima kasih kepada Pakistan dengan India ni, dari sudut dia mengaji hadis, jaganya hadis Nabi ni. Sebab apa? Kalau pengalaman saya di Mesir, sebulan sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi nak habis tu, memang payah tuan-tuan, sebab kita ada fatrah imtihanat pula. Kita ada exam pula, dah cuti sebulan. Nak sambung semula tu payah dah. Syekh tak datang dan sebagainya, contoh. Maksudnya payah nak habis. Tapi di Pakistan, di Indonesia, di Pakistan dengan India ni masya-Allah tuan-tuan, dipanggil Diobandi dan ahli hadis ni tuan-tuan, memang dia mengaji betul tuan-tuan. Seingat saya ustaz saya, alhamdulillah, saya pun dapat pencerahan ni pun daripada ustaz kami lah, Maulana Faisal. Dia duduk kat Mesir sekarang ni. Cuma dia pernah belajar di Pakistan, dia 6 tahun. Walaupun singkat masa tu, tapi dia belajar macam mana? 6 tahun, seingat saya 3 tahun yang pertama ni dia akan belajar ilmu alat. Memang kemas betul lah bahasa Arabnya, usul fiqhnya, mantiknya, maksudnya ilmu alat. Nak kenal. Ilmu alat ni ilmu yang asas lah. Masuk tahun yang keempat, 5, 6 ni dia akan fokus 9 ataupun 6 kitab hadis tu tuan-tuan. Tapi dia belajar daripada kulit ke kulit tuan-tuan. Hari-hari dia belajar hadis je. Bahkan tuan-tuan dikatakan pihak madrasah ni sediakan orang untuk masak kepada pelajar-pelajar ni. Sebab apa? Biar pelajar ni fokus mengaji je. Tak payah fikir makan, ada orang sediakan. Bahkan dikatakan lagi pihak madrasah sediakan orang yang gosok baju dia ni, basuh baju dia. Sebab apa? Tugas dia belajar dia. Jadi memang kita kata di kawasan tu, negara Pakistan, India ni dari sudut lah madrasah. Saya pun tak pernah pergi. Cuma dia kata memang dia menjagalah hadis Nabi ni. Maksudnya ada orang akan belajar daripada kulit ke kulit tuan-tuan. Sebab tu hari ni kalau orang nak belajar di sana, Masya Allah, memang sangat kita tabik lah tuan-tuan. Sebab dulu kita ingat India ni kita kata tak ada lah ilmu agama ataupun kita kata macam tempat dia kuno dan sebagainya. Dia bukan begitu, Masya Allah. Dari sudut pengajian ilmu hadis memang dia jaga betul. Berbeza dengan tempat-tempat tanah Arab ni. Belajar juga tanah Arab ni. Tapi dia macam tak konsisten sangat. Kena belajar sendiri. Wallahualam. Itu dari sudut tu lah. Saya nak ceritanya apa? Walaupun ada hadis Nabi sebut 7, tapi para ulama kita bila mana dilihat pandangan sahabat ataupun hadis-hadis yang lain, dia mencecah lebih 70 ke atas. Bahkan ada ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Saya ingat saja Al-Haytami, dia ada buat juga, dia ada kumpul juga kitab dosa-dosa besar ni. Tapi dalam kitab dia tu ada 100 lebih.
Seingat saya 100 lebih dia kumpul. Tapi kitab yang kita nak guna ni insya-Allah Imam Zahabi dia kumpulkan 76 dosa-dosa besar. Ada 76. Tetapi dia kata bahkan boleh jadi lebih lagi. Tetapi yang lebih-lebih tu insya-Allah pecahan daripada 76 ni. Pecahan daripada 76 ni insya-Allah. Okey, seterusnya sebagai penutup, kita nak lihat kesan dosa besar. Kesan dosa besar insya-Allah. Menurut Imam Nawawi dalam Radhatul Talibin. Radhatul Talibin ni kitab mazhab Syafi'i lah. Imam Nawawi rahimahullah. Ulama mazhab Syafi'i berpandangan bahawa sesiapa yang melakukan satu dosa besar, dia menjadi fasik dan kesaksiannya tertolak. Ini kesan daripada dosa besar lah. Melakukan dosa besar, dia menjadi fasik dan kesaksian dia tertolak. Sebab tu kita Ahlussunnah wal Jamaah berbezalah. Khawarij, dia kata dosa besar ni keluar daripada Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat, firqah Khawarij ni dia nak semua orang jadi cerdik. Kita tak. Kalau kita lihat Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita kata agama lah, sifat agama ni dia sesuai untuk semua orang. Sebab manusia ni tak sama, ada yang cerdik sedikit, ada cerdik pandai, ada yang cerdik banyak, ada yang kita kata kurang sikit, ada yang 2 kali sebut, 3 kali sebut baru kenal. Tapi agama tu dia boleh deal dengan semua-semua orang ni. Dan kalau kita lihat, peribadi sahabat pun tak sama. Ada sahabat yang sibuk bekerja kan, ada sahabat yang ikut Nabi selalu, tak sama. Tapi kita kata agama ni rahmat untuk semua. Sebab tu firqah kita kata Khawarij ni dia sesat. Sebab apa tuan-tuan? Sesat kerana dia nak semua orang jadi baik. Kerana kalau tuan lihat kesan daripada akidah dia, kalau buat dosa besar ni tuan-tuan jadi kufur, keluar daripada Islam. Maka orang tak berani lah, sebab tu payah tuan-tuan. Bahkan dalam Bukhari ni tuan-tuan, kita daripada guru kita sebutlah, dalam Bukhari pun dia ada juga terima beberapa riwayat daripada inilah Khawarij. Sebab apa dia tahu? Khawarij ni payah nak buat dosa. Sebab fahaman dia ni kalau buat dosa akan kufur lah, akan keluar daripada Islam. Sebab tu dia nak. Satu lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia nak semua orang jadi pandai. Tak. Nak semua orang jadi cerdik pun tak jadi. Nak semua orang jadi silap. Khawarij tadi nak semua orang jadi baik. Mu'tazilah nak semua orang jadi pandai. Sebab apa? Mu'tazilah ni dia mendahulukan akal. Sebab tu apa-apa perbahasan mesti dengan akal dulu. Mesti kena terima dengan akal. Sebab tu kalau kita lihat dari sudut sejarah, di awal ni lah, kedatangan kita Mu'tazilah ni banyak dia mengislamkan orang-orang bukan Islam ni. Antaranya Kristian dan sebagainya. Sebab dia ni memang hebat dalam berjidal. Tapi tengok firqah dia, kita tengok dari sudut akidah dia ni, dia kalau buat dosa besar, nak kata kafir pun tak, nak kata Islam pun tak. Pelik tuan-tuan. Sebab kalau ikut akal ni hebat juga. Kita kalau tak belajar asas Ahlussunnah wal Jamaah ni berat juga. Kata Mu'tazilah kita kata dia bukan Islam, dia juga bukan kafir. Kerana apa? Kalau nak kata kafir, dia solat lagi, dia mengucap kalimah syahadah. Maksudnya dia Islam lah. Tapi kalau nak kata Islam, dia buat dosa besar pula. Jadi Mu'tazilah dia kata baina manzilatain. Dia duduk tengah-tengah begitu. Jadi kita tolaklah firqah-firqah ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau buat satu dosa besar, dia jadi fasik dan kesaksian yang tertolak. Dan kena taubat, wajib kena taubat daripada dosa besar. Dan sebagaimana tuan-tuan maklum semualah, nak taubat daripada dosa besar ni, dia ada 3 syarat kan. Mesti menyesal, tinggal perbuatan tu, dan yang ketiga, berazam tidak akan melakukannya lagi. Wallahu a'lam. Seingat saya insya-Allah kita berhenti dekat sini dulu. Saya sajalah panjangkan mukadimah ni sebab mungkin kalau tuan-tuan yang ada keinginan nak beli kitab ni, mungkin kita boleh baca sama-sama, dia lebih seronoklah insya-Allah. Okey. Segala yang baik daripada Allah Taala, segala yang buruk itu daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi